Sejuk manis permatang budi, sejuk urut digetus rusa. Yang manis bernama budi, yang indah bernama bahasa. Terima kasih pengacara majlis. Yang berbahagia guru besar, guru-guru, rakan-rakan, kombinasi para juri yang arif lagi bijaksana sebagai penegak keadilan, penjaga masa yang budiman, dan seterusnya hadirin hadirat warga dewan yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pemuka bicara. Berdirinya saya di atas pesanda indah tidak lain dan tidak bukan kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk sukan memartabatkan negara. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kita membelah bicara, sebelum isi menyusul hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato agar hadirin terbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga, dan saya petah berkata-kata seperti kata orang dahulu kala, yang buta tidak teraba-aba, yang peka tidak tertanya-tanya, yang kecil tidak terambing-ambing, yang pendek tidak tertinjau-tinjau. Secara umumnya, sukan terdiri daripada aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan, untuk pertandingan, keseronokan, kemahiran, pembangunan, cemerlangan dan sebagainya. Perbezaan tujuan inilah yang membezakan sifat suatu sukan itu. Misalnya, berenang secara bersaingan di hadapan ribuan penonton akan dikira sebagai sukan, tetapi berenang secara bersendirian di kolam atau laut dilihat sebagai aktiviti rekreasi. Para hakim yang bijaksana lagi arif. Wacana saya yang pertama, sukan dapat melahirkan insan cergas dan cerdas. Memang tidak dapat disangka lagi bahawa sukan akan melahirkan insan cergas dan cerdas. Aktiviti sukan melibatkan pergerakan anggota badan, senaman menguatkan sendi-sendi dan otot-otot tubuh. Lemak yang termendap dalam badan dapat digunakan untuk menjana tenaga. Aktiviti sukan juga dapat membentuk proses perpuluhan dan menghilangkan panas badan. Dengan ini, seorang akan dapat menghindarkan masalah penyakit kronik seperti sakit jantung dan diabetes. Dengan badan yang sihat, kita dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap pekerjaan dan pelajaran. Lantas, kemajuan dan kemakmuran sebuah negara dapat dicapai. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, selain itu, sukan juga boleh mewujudkan peluang perniagaan dan pekerjaan. Kemajuan sukan akan meningkatkan permintaan terhadap peralatan-peralatan sukan. Oleh itu, bidang pembuatan dan pengeluaran alat-alat sukan secara komersial berkembang pesat. Selain itu, usaha untuk menyediakan berbagai kemudahan prasarana sukan turut mendatangkan pulangan yang lumayan. Misalnya, berenang secara bersaingan di hadapan ribuan penonton akan dikira misalnya untuk membangun stadium, kolam renang bertaraf antarabangsa dan sebagainya, peluang perniagaan terbuka luas terhadap kontraktor dan pembekal bahan binaan. Peluang-peluang pekerjaan juga diwujudkan. Hal ini bermakna industri sukan bukan sahaja menyumbang kepada pendapatan negara, tapi juga menjamin peluang-peluang baru bagi rakyat mencari kerjaya yang sesuai. Hadirin dan hadirat sekalian, di samping itu juga, sukan juga dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Sebelum suatu pertandingan, para atlet atau pemain akan berkumpul di kamp latihan. Di situlah mereka tinggal, makan, berehat dan berlatih bersama-sama. Pergaulan dan interaksi antara atlet dan pemain akan melahirkan kesepahaman yang erat. Semasa pertandingan atau permainan berlangsung, mereka akan bersatu hati, saling membantu untuk menjayakan misi negara. Rakyat jelata sebagai penyokong pasukan negara juga membantu perpaduan negara. Misalnya, para penyokong pasukan negara menyokong semua pemain yang terdiri daripada pelbagai kaum. Terdapat 15,000 orang rakyat berbilang kaum mendaftarkan diri mereka sebagai sukarelawan untuk Sukan Commonwealth Sukan 1998. Mereka berganding bahu membuktikan Malaysia boleh dan mampu menjayakan sukan sepenuhnya. Para hadirin yang dihormati sekalian, tambahan itu pula, sukan juga dapat mengangkat martabat negara ke mercu yang lebih tinggi.
Pencapaian cemerlang dalam tamasya sukan membolehkan nama Malaysia terukir dalam sukan antarabangsa. Contoh yang paling ketara ialah apabila Malaysia berjaya merampas pada Thomas semula pada tahun 1992 setelah 25 tahun kehilangannya. Pasukan badminton Carla Thomas telah menjadikan nama Malaysia disebut-sebut di seluruh dunia. Dalam sukan Olimpik Beijing 2008 pula, Datuk Lee Chong Wei telah mengharumkan nama negara dengan memenangi tingkat perak dalam sukan badminton. Pencapaian Ratu Sukasi Negara Datuk Nicholas N. Levitt lebih membanggakan apabila beliau telah menjadi juara dunia dalam sukan itu sebanyak 4 kali, iaitu pada 2005 hingga 2006 dan 2008 hingga 2009, serta memiliki ranking pertama dunia sejak tahun 2006. Sukan juga dapat mengatasi masalah sosial seperti lepak, bosia, penyalahgunaan dadah dan vandalisme yang melanda remaja kita. Masalah ini terjadi kerana remaja tidak mempunyai hobi yang sihat untuk mengisi masa lapang mereka. Aktiviti sukan merupakan salah satu hobi yang sihat dan membolehkan remaja mengisi masa lapang dengan lebih bermakna. Selain itu, sukan juga dapat memupuk disiplin dan azam yang kuat yang menghindarkan remaja menghindarkan diri daripada masalah sosial yang serius. Sebelum saya mengundur diri, saya menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, salah kata atau tersilap bicara. Saya mengakhiri pidato saya ini dengan serangkap pantun. Burung udan, burung tempua, hingga berehat di pohon cemara. Sukan amalan untuk semua dapat memartabatkan negara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.